Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar anda semua? So alhamdulillah, saya tak tahu, mungkin ada yang masih belum tidur. Yang masih belum tidur, join sekejap kita punya live. Teman saya kejap. So saya sangat suka kalau anda dapat join. Dan saya sangat-sangat mengalukan you all join kita punya live every day, insyaAllah. Kalau kesempatan kita buatlah every day. Sebab kita nak jadikan platform live kita ni adalah platform yang nak bantu ramai orang, kan? Yang mana saya pun faham struggle ramai usahawan ataupun yang bukan yang tak jadi usahawan pun, kita ada masalah. Hampir semua orang ada masalah yang sama, iaitu masalah hutang. Dia macam-macam jenis orang. Ada orang yang suka berhutang, ada orang yang good master payer, dia boleh bayar hutang dengan baik, dan ada juga orang yang dia rimas gila dengan hutang. So you all ada kategori mana, kan? So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada semua yang join live kami. Assalamualaikum, selamat datang. Dan saya doakan anda yang datang ni sihat. So malam ni saya tak ada apa-apa teks apa, saya just nak buat a few sharing, especially kepada anda yang rasa macam tengah stuck. Sebab moratorium dah habis. Jangan ingat hutang dah tak perlu bayar lagi. No, hutang dah start kena bayar. Hutang, you all ada hutang kereta ke, hutang rumah ke, dah kena bayar bulan September. So jangan buat lupa pula. Nanti bank call, awak tak bayar lah. Jangan, saya tak tahu. Dah start. So bila start kena bayar hutang, akan keluarlah macam-macam isu ataupun macam-macam orang yang ada masalah tak boleh bayar. Dan that's why saya terpanggil, kan? Saya rasa macam I need to do this tonight. Nak share apa yang saya nampak kalau kita ada masalah hutang yang belum selesai, yang masih banyak yang bertimbun. Dan saya ada sahabat saya dulu, dia punya hutang dia lagi best. Dia first time saya jumpa dia tunjuk, Snul, saya ada credit card. Ada 13 credit card dia tunjuk. 13. Saya kata, wow, masa tu saya bukannya tahu sangat pasal credit card ni, tak faham pun. Saya banyak kaya lah tu. So daripada situlah saya tahu. Dia cakap, bukan kaya. Credit card ni cover credit card ni, credit card ni cover credit card ni, kredit ni cover dah sampai 13 credit card. Yang credit card first ni sebenarnya menanggung credit card, ditanggung oleh credit card yang depan sekali. So bukan kaya, kaya dengan hutang. Na'udzubillah min zalik. Dan that's why dulu saya selalu baca, saya selalu nampak surat khabar kot, kan? Surat khabar dia selalu cakap, dia share ramai budak-budak muda sekarang ni yang jatuh muflis disebabkan kredit card. Ingat kredit card ni bukannya salah, kredit card tak salah. Dia boleh pakai kredit card dengan syarat mampu bayar. Ini masalahnya orang yang ambil kredit card tanpa ilmu yang betul. Dia ambil kredit card, lepas tu dia bayar, just bayar bunga je. So dia punya pokok tu dia tak selesai-selesai lah. Hutang tu berdarab sampai bila. Dan kadang-kadang dia orang bayar minimum. Minimum tu pun kadang-kadang mungkin tak cukup nak tanggung dia punya bunga. Last kena denda, kena tambah persen. Ada a few yang macam tu. So at the end of the day, benda tu bukan menyenangkan kita, sebenarnya dia menyusahkan kita. Dan even dalam Islam pun, berhutang adalah benda yang sangat-sangat tak digalakkan, kan? Berhutang benda yang sangat tak digalakkan. Dan saya takut sebenarnya. Saya takut kalau kita dah meninggal, macam saya sendiri masih ada hutang. Sebenarnya saya tak layak nak meninggal ni. Tak layak. Ingat ini pun untuk anda juga, untuk siapa yang anda kenal. Siapa yang ada hutang, you tak layak lagi nak meninggal. Ini apa yang guru saya cakap, sifu saya cakap. Tak layak meninggal. Sebab apa? Kalau kita meninggal, kita ada hutang, roh kita akan sangkut, tak boleh lepas. Hutang ni saya cerita pasal hutang. So that's why hati-hati kalau kita ada hutang lagi, janganlah tak bayar. Bayarlah. Tak kisahlah kalau you mampu bayar berapa. Dekat iklan TV ada AKPK, kan? Kau fikirlah sendiri. AKPK dia sebenarnya dia tolong kita fikirkan. Kalau you ada masalah hutang, ada 20 tempat nak membayar hutang, kan? So pergi dekat AKPK. Ni nasihat saya yang pertama. Pergi dekat AKPK, dapatkan khidmat nasihat dia secara free. You tak perlu cari konsultan mana-mana. Memang AKPK ni memang under government lah. So pergi sana, dia akan bantu. Yang bestnya,
Dia bukan setakat bantu consolidatekan hutang-hutang anda. Dia boleh juga, kalau dia boleh, dia akan try deal dengan orang yang kita hutang tu. Contoh bank, dia akan deal dengan bank untuk kurangkan ikut kemampuan kita. Hebat tak? Dan ramai orang tak tahu sebenarnya facilities tu ada. So kalau anda sekarang ni ada dikelilingi hutang, yang rasa stres, hutang ni membuatkan orang stres sebenarnya. Dia bermain dekat otak tau. Sebab tu kadang ada orang jadi gila bila dia jatuh muflis. Hutang beratus-ratus ribu, ada yang sampai juta. Dia jadi muflis sebab dia tak boleh brain. Dia punya otak dia dah explode, skru dia dah putus, hati dia dah koyak. Sebab apa? Hutang lah. So bila anda ada hutang yang sangat banyak, try lah cari AKPK. Saya tak ingat lah apa nama maksud AKPK tu lah kan. Tapi dia bantu kita punya keuangan. Ini tips penting sebab you punya credit card kadang-kadang you kena bayar 1,000 sebulan pun dia boleh kau timkan sampai jadi rendah. Saya tak tahulah berapa rendah. Depend pada dia punya negotiation dengan you punya credit card punya supplier tu. So itu untuk orang yang banyak hutang, yang memang dah hutang dia berlambak. Tapi kalau anda yang orang yang biasa-biasa, yang hutang setakat hutang rumah dan hutang kereta, tolong, walaupun you dah buat duit banyak siapa semua kan, tolong kalau boleh jangan tambah hutang baru. Bukan tak boleh, dia macam ni lah. Apa you punya aim dalam life? Apa you all punya keinginan dalam life? Adakah you nak jadi jutawan? Tapi dia kalau jutawan pun, tapi hutang you pun berjuta, tak guna. Tak guna kan? Betul tak? You jadi jutawan, tapi hutang you juta, so tak guna juga. Betul. So apa yang kita kena buat adalah kita kurangkan hutang kita. Sebenarnya saya macam ni tau. Saya sendiri, memang kita punya impian nak jadi jutawan, nak jadi kaya, dermawan, hartawan. Dan pada masa yang sama, benda yang paling mahal yang saya nampak adalah ketenangan. Ketenangan. Kadang-kadang duit tak banyak pun, bila you tenang, sebenarnya you bahagia. Itu saya suka benda tu. Pada saya sebenarnya, saya punya life goal saya adalah ketenangan. Tapi untuk dapat ketenangan tu, that peace, you kena ada satu effort dulu. Effort ni adalah, saya nak sampaikan senang kata macam ni. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Contohlah, anda kerja makan gaji sekarang. Boleh tak kan you all menyimpan sampai satu masa you boleh bersara, tak payah pergi kerja, tak payah buat bisnes, you still dapat income bulan-bulan macam you bekerja. You makan gaji je lah. Ni saya tanyalah kalau ada jawapan boleh jawab kat bawah tu, kat komen. You ada duit, you bekerja, you simpan sampai satu masa you dah tak payah usik you punya simpanan, you dapat duit bulan-bulan. Dan duit tu keep generating every month. Masa you bersara, you tak payah kerja, you still dapat. You nak ke macam tu? Siapa yang suka? Kalau suka boleh komen suka. Cakap suka. Kalau you suka, you dapat passive income. Siapa kat sini suka dapat 4,000 sebulan tanpa perlu kerja, tanpa perlu pergi office, tanpa perlu buat bisnes? Duduklah, jaga anak, tanam pokok, main dengan ikan, potong-potong pokok, basuh kereta, macam tu je. Tapi dapat duit bulan-bulan. Suka tak? Saya yakin you all suka. Tapi masalahnya, orang kita ni, bukan orang kita lah, saya nak cakap macam mana dia depends on you punya life lah, life goal. Kalau you all suka benda yang you nak push gila bagus, sangat bagus, you jadi jutawan, you boleh bantu ramai orang, alhamdulillah, good, very good kan. Tapi personally, kalau you tanya saya ni orang yang sangat-sangat sukakan ketenangan. Saya orang yang sangat sukakan ketenangan. Dan saya punya plan adalah saya nak retire rich, retire young. Tapi untuk saya dapat retire rich, retire young tu, saya tak boleh harapkan saya punya makan gaji je. Kerja hakiki saya tak boleh. Kita kena buat satu side income yang mana dia boleh generate duit, supaya proses perjalanan untuk mengumpul duit tu jadi lagi pantas, lagi cepat. So anda yang makan gaji sekarang ni, susah sebenarnya. Kalau anda nak tahu, cuba buat calculation sendiri. Berapa you boleh simpan sebulan, kan? Kali dengan berapa yang you nak, berapa lama you boleh dapat apa yang you nak simpan tu. So sangat lama. Saya tak pernah mampu dulu, sebelum buat bisnes, mampu simpan RM10,000. Saya tak pernah mampu. Tapi bila kita start buat bisnes, baru kita boleh, benda ni boleh beranak lah, duit beranak. Barulah
nampak duit tu. Tapi semua tu takkan ada, takkan boleh you nampak duit tu kalau you tak ada tindakan hari ni. Sebab tu saya sangat sarankan you all lah, especially sesiapa yang tak ada business, yang belum buat apa-apa lagi, you start dengan dropship. Jangan fikir aku nak buat business, aku kena jadi founder, aku kena buat produk sendiri. Itulah misconception paling besar. Saya pernah dengar ada orang tu dia invest, dia tak pernah buat business. Dia invest, dia buat produk sendiri. Lepas tu masa PKP hari tu, produk yang dia invest tu sangkut 3 bulan sangkut produk dia. Nak buat produk tu sangkut, kilang kena tutup kan. Sangkut, lepas tu habis PKP dia jadi aku dah tak pernah buat business, marketing belum cerita lagi, produk tak keluar lagi. So lalas apa jadi kat dia? Terkubur lah. Mungkin dia ada cash banyak sebelum tu, tapi kalau tersalah langkah, tersalah planning, you tak cukup ilmu tu mungkin ada tapi tak cukup. So itu menyebabkan anda loss. Setiap kesalahan yang kita buat, dia akan makan duit kita. Tapi setiap benda yang betul kita buat, dia akan tambahkan duit kita. So kenapa susah-susah kita buat risiko dengan buat produk sendiri, kalau you boleh jadi buat duit, buat bisnes melalui dropship, agent, stokis. Sebab kerja dropship, agent, stokis ni lah yang paling senang. Sebab you punya tugas marketing je. Marketing. You tak perlu susah nak fikir pasal kilang, pasal manpower, pasal bil elektrik, overhead, bagai itu ini, tak payah. You just betul-betul fokus untuk marketing. Kalau dropship pun you tak boleh nak buat, maaf cakap kalau dropship pun tak boleh buat, jadi agent pun you tak boleh buat, jangan harap you mampu untuk jadi founder. Jangan harap. Sebab tu ramai founder not found. Sebab dia ingat, aku buat bisnes, aku terus buat produk sendiri, aku terus boleh berjaya, jadi kaya, berjaya. Tapi sebenarnya dia tak ada the basic tu. Basic tu penting dulu. So jadilah dulu dropship, jadilah dulu agent. Betul tak? Itu cara paling senang you all nak belajar bisnes. Cara paling senang dan paling kurang risiko. Kalau macam dalam Lalili, you all jadi dropship, zero tau. Zero, kita bagi modal tu zero. You tak payah keluarkan modal langsung. Dia just beritahu kontak kita, kita akan beritahu apa benda nak dibuat, dan you all automatically jadi agent dropship Lalili. Bila ada order, you promote, ada order, barulah you beli. You tak perlu simpan stok. You tak perlu nak susah-susah fikir pasal nak buat kilang. Duit yang ada tu simpan dulu. Kalau you katalah ada, aku dapat VSS lah RM50,000, aku nak spend ni untuk buat bisnes, aku nak jadi kaya. Kalau tanya saya, you simpan dulu you punya RM50,000. You try buat marketing dulu, dapat order, you ambil. Dan you create you punya database business tu, customer you keep update dengan dia, update apa semua, sampai dia jadi customer tetap you, dan tambah. Dan duit RM50,000 tu you simpan je dalam bank. Once bila you rasa macam aku dah yakin, aku boleh jadi agent ni, aku dah mampu untuk beli 10 botol terus, contoh. So you belilah 10 botol terus. Dan pengalaman saya sendiri, kalau you berani untuk invest buat stok, insya-Allah jalan tu Allah akan bagi. Dia masalahnya macam ni, kita ingat macam aku nak kena buat bisnes, aku sale tak ada lah. Tapi preparation you tak ada. You tak ada prepare nak buat stok, nak jadi stokis, tapi you fikir nak buat gila-gila, tapi preparation tu tak ada. So memang Allah tak bagi lagi lah. Sebab tu dalam kata lain, orang istilahkan, bila you jadi stokis, you macam ada pressure. You ada stok yang banyak, you kena settle, clearkan cepat. Itu antara bendanya lah yang boleh push you untuk buat sale, untuk buat business. Tapi kalau you tak berani ambil risiko, you still jadi dropship, walaupun you dah mampu untuk jadi agent, you still jadi dropship, sebenarnya rugi. Proses tu you sendiri lambatkan proses you untuk grow. Ini pandangan saya personally lah. So kalau you lambat, kan umur kita makin bertambah, setiap hari makin bertambah. So bila you punya plan untuk retire, kita ni takkan muda sampai bila-bila kan, betul tak? Dan normally manusia ni umur dia, especially orang Asia lah, kita umur sampai 70-80 lah. Kalau lebih tu Alhamdulillah, bonus tu kita panggil bonus daripada Allah. Tapi kalau tak sampai, bila kita nak berehat? Bila kita nak fokus ibadah? Bila kita nak fokus jaga anak?
Kan? So sekarang ni lah, kalau anda kan yang masih sihat, yang masih ada tenaga, yang masih ada akal yang cerdas, you buatlah sesuatu, buatlah bisnes. Saya suka tadi Sal ada share satu story pada salah seorang cikgu ni. Dia cakap apa tau? Dia cakap kereta ni lah yang dia beli dulu, yang akan dia pakai sampai bila-bila. Mungkin sampai habis bayar pun tak maaf batuk. Sampai habis bayar, dia kata dia tak nak ubah. Sebab apa? Sebab dia tak nak tambah hutang. Dia macam ni tau. Saya nampak macam kalau you cakap you nak kaya, tapi you tak settlekan hutang dulu. So macam you macam mengejar tak selesai. You akan sentiasa penat. Kalau tanya saya suka saya dapat certain amount of money, saya simpan somewhere yang boleh bagi good returns. Tak kisahlah ASB ke tabung haji ke apa. Kalau you ada contoh 10 juta, you simpan dalam bank, ASB ke tabung haji ke, percentage tu you makan percentage je. So duit pokok tu akan keep beranak, bagi you duit every month. Kan? So bermakna bila berlaku macam tu, sebenarnya duit dah bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk duit. Dan ini adalah ultimate goal ataupun keinginan semua orang. Dia masalahnya bila you buat duit, tapi you tambah lagi you punya hutang. Buat bawa duit, you tambah lagi you punya hutang. So perjalanan tu bagi saya lah, bagi saya perjalanan tu pusingan yang tak habis, penat. Kita nak rehat, betul tak? You all, saya yakin lah, takkan you nak buat bisnes sampai umur 80 tahun. Saya tak tahulah, agak-agak saya dah 80 tahun, saya memang takut nak buat live macam ni, memang tak. Takkan lah kan nak buat live lagi. Masa tu lah agaknya hujung umur kita, kalau Allah lanjutkan usia. Wish yang kita kena doa lah. Dan kalau tanya saya juga, bukan saya nak jadi kaya, saya tak nak jadi kaya. In fact Rasulullah SAW, dia punya doa, dia nak mati dalam kemiskinan. Dia nak mati dalam kemiskinan. Ni Rasulullah ni. Kira kalau orang sampai nak bagi harta benda kat dia untuk dia jadi kaya raya, tapi dia tak nak. Sebab apa tau? Sebab ada satu kisah ni. Siapa nak dengar kisah ni? Kisah ni sangat best, yang saya harap you all boleh hadam dan faham dalam perjalanan kita untuk buat bisnes, jadi usahawan, jutawan, dermawan, kaya berjaya. Kita kena faham juga perjalanan ni. Kisah dia macam ni. Ada 2 orang sahabat ni. Pada masa dia dekat dunia lah, diorang ni sahabat baik, berdakwah sama-sama, buat amal ibadat sama-sama, apa semua kan. So bila dia dah masuk, ini hadis ini based on hadis sahih. Tapi saya tak ingat hadis mana, saya dengar daripada ceramah lah. So 2 sahabat ni, seorang ni sangat kaya, memang orang kaya gila lah. Yang kawan dia ni miskin lah, memang sangat miskin. So tapi dia orang kawan baik, mungkin pergi masjid sama-sama apa semua. So satu hari itu bila dah meninggal apa semua, dia orang pun berjumpa lah, meninggal. Lepas tu yang kawan dia yang miskin tu dekat dah masuk dalam syurga. So dalam syurga tu beratus-ratus tahun, selama 500 tahun dia cari kawan dia, cakap mana kawan aku ni? Tak ada, dalam syurga tu tak ada. So memang dia cakap, tak adalah kawan aku ni, dia tak masuk syurga lah. Tapi dia tak tahu kenapa, sebab kawan dia sangat alim, bagus, sama macam dia, selalu beribadat kan. Tapi dia tak jumpa. So 500 tahun selepas tu barulah dia terjumpa kawan dia. Ya Allah, aku ingat aku dah masuk neraka. So kawan dia cakap, tak, bukan, sebenarnya aku hampir masuk dengan kau, tapi aku dihisap dengan harta kekayaan aku, menyebabkan aku lambat sebanyak 500 tahun daripada kau. Padahal amalan sama, tapi dia dihisap 500 tahun, dia punya harta kekayaan dia. So dalam story ni kita nampak orang kaya ni, dia akan lambat sikit masuk syurga. Even sahabat Rasulullah pun sama, Uthman bin Affan kalau saya tak silap, yang pun lambat juga nak dapat masuk syurga, sebab dia punya harta kekayaan tu dihisap satu persatu. Setiap satu sen akan dipersoalkan. So that's why Rasulullah doa nak jadi miskin. Bila kita mati dalam kemiskinan, sebenarnya kita tak meninggalkan harta dah. Kalau ada harta, tolonglah buat wasiat. Buat wasiat. Saya pun belum buat wasiat lagi. Bila kita buat wasiat, sebenarnya kita dah let go semua harta kita. Bila kita meninggal, kita let go semua harta kita, so kita pergi as nothing. Bila pergi as nothing, itulah adalah benda yang saya rasa macam sangat best. Bila you dah tak ada excess baggage tau.
You tak ada bawa benda-benda dekat belakang yang banyak yang akan menyekat ataupun menyusahkan kita untuk jawab nanti. So dalam kita buat bisnes, kita kena sentiasa ingat N kita, N. Yang saya faham, kita ada a few alam. First kali kita ada alam rahim. Bukan, sebelum alam rahim tu alam roh. Lepas alam roh, alam rahim. Lepas tu alam sekarang lah. Lepas tu alam barzakh. Lepas tu alam akhirat. Alam akhirat lah sekali lah. Lepas tu syurga neraka. Itu N kita. Kita tak ada pergi tempat lain dah. So whatever yang you buat sekarang, whatever yang saya buat sekarang, sebenarnya adalah untuk menuju ke sana, ke final destination kita. Dan apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah kita kena bersedekah sebanyak mungkin. Saya suka sangat ada seorang ustaz ni, saya tak pasti Ustaz Abid Liu ke somebody. So dia cakap, salah satu amalan yang paling simple, yang takkan macam nak cakap, you ikhlas ke tak ikhlas ke, pahala tu memang dapat. Memang you dah dapat dah pahala tu. Tak kisahlah you ikhlas ke tak ikhlas ke, pahala tu you dah dapat. Iaitu bersedekah. Bila you bersedekah, dia macam you sedekah, pahala bersedekah tu dah dapat dah. Bila pahala sedekah dah dapat, duit tu sebenarnya you dah secure. You dah secure dekat akhirat. Maksudnya you dah securekan harta tu adalah, aku dah bawa jadikan amalan aku. Dia dah convert as you punya saham akhirat. Kan? Itu sebenarnya kita buat bisnes. Kita nak bayar zakat kan. Siapa yang suka jadi pembayar zakat terbanyak dekat dunia? Bila jadi pembayar zakat terbanyak, sebenarnya you dah menyumbang kepada ramai orang. Mungkin ramai orang susah kat luar sana, yang mungkin makanan tak cukup, yang mungkin nak pergi sekolah ataupun nak pergi kerja pun tak mampu, yang anak-anak terpaksa merempat duduk dekat tidur tempat yang tak ada atap ataupun bocor. Ramai orang susah. Betul tak? So itulah tugas kita yang mampu ni, yang ada kemampuan, yang boleh tengok saya punya live ni. Saya doakan anda adalah orang yang memberi. Banyakkan memberi. Kan? Dan sama juga kita punya warrior. Saya suka sangat kalau diorang dapat keep on doing business gila-gila. Sebab kita bukan buat business untuk diri sendiri sebenarnya. Kita buat business untuk orang sekeliling kita. Betul tak? Untuk family kita, anak kita, ibu ayah kita, dan orang-orang yang susah keliling kita, adik-beradik kita. Kalau you fikir you buat bisnes untuk diri sendiri saja, tak payah buat bisnes, makan gaji dah cukup. Betul tak? Kita buat bisnes ni tujuan dia adalah untuk pecah limit. Pecah limit, meaning kalau you kerja, you dah ada satu base limit, you tak akan boleh lebih. Mungkin you akan ada paras gaji tertinggi untuk jawatan tu. Kalau you nak naik lebih, you kena naik pangkat lebih. Dan masalahnya bila you makan gaji ni, bila pangkat you lebih, you kena kerja working hour makin bertambah. Bukan makin singkat kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Bila you punya title bertambah, you punya responsibility bertambah. Bila responsibility bertambah, you punya working hour sebenarnya bertambah. Sampai ada company yang suruh you kerja 24/7. Tak ada cuti lah maksudnya. Dah macam 7E pula lah. Tapi itulah lumrah dia. Orang takkan bayar lebih kita macam tu je. You have to give back. Dan apa yang kita kena bagi balik adalah masa kita lah. Tapi bezanya bila you buat business, kalau you pulun sekarang, you dah create that income stream, you dah create database, you dah create satu customer yang ramai kan. Income tu akan keep coming, tapi you punya effort makin rendah, makin slow, makin relax. Sebab tu Dr. Azizan, dia dah tak perlu dah nak buat bisnes gila-gila pun. Dia dah ramai sangat tim dia yang buat kan. So dia boleh pergi anywhere dia pergi, anywhere dia suka, tanpa perlu risau yang bisnes dia tak jalan. Best kan? So, dan dia pun cakap dia dah buat wasiat untuk settlekan dia punya harta bila dia dah tak ada. Dah siap dah ready dah. Sebab dia pun faham hadis tu, bahawa orang kaya ni kota kita sikit. Kota nak masuk syurga ni orang kaya sikit sangat. So saya tak doa nak jadi kaya lah. Jangan doa jadi kaya lah. Ni personally lah, saya tak pernah doa saya nak jadi kaya. Itu just impian saya. Sebab kita nak jadi kaya ni untuk bantu orang, untuk let go. Kita hidup ni adalah the best human yang boleh hidup adalah orang yang boleh beri manfaat pada orang lain. Itu saya sangat percayalah. Bila you bagi manfaat, kita kaya ni sebab kita nak bagi manfaat pada orang, bukan untuk
bermewah-mewah. Ini saya lah personally. Saya tak, kalau you tahu saya, you kenal lah macam mana saya ni. Saya tak suka nak beli benda-benda yang mahal-mahal. Dan tapi saya tak tahu benda tu mungkin berubah ke tak berubah. Tapi saya jenis nak hidup tenang. Nak hidup relax je. Kalau boleh saya nak duduk rumah, tidur je, buat tanam pokok, main dengan anak. Itu je. Itu saya suka. Sebab itu benda yang mahal. Tak semua orang mampu dapat benda tu. Tapi untuk dapat benda yang mahal tu, kita kena keluar effort sikit lah. Tak ada benda yang datang kat dunia ni pump macam tu je. Betul tak? Dan saya faham anda mungkin ada yang dah buat bisnes kan. Mungkin ada yang macam masa struggle, susahnya buat bisnes, stresnya aku, penatnya aku. Itu normal. Saya beritahu anda, itu normal. Sebab itulah asam garam bisnes. Dan kalau kita tak mampu nak hadapi benda tu, kita tak cukup kuat, kita akan terkandas lah. Dan mungkin kita terpaksa merangkap makan gaji balik kalau yang dah buat full time. Tapi takkan nak macam tu kan. You buat je. Buat betul-betul sekarang. Kalau anda yang jadi dropship, buat marketing gila-gila. Belajar. Ini masanya untuk belajar. Buat marketing gila-gila. Buat bisnes gila-gila. Sebab kalau bukan sekarang, bila lagi? Takkan kita nak tunggu umur kita dah 40, ataupun kita tunggu kita tak mampu nak tanggung hutang kita. Kan? Macam garang sikit ke ni? Minta maaf. Saya bukan garang. Saya just rasa saya nak luah sesuatu yang bagi semua orang faham. Bukannya selalu kan? Bukan selalu. Malam ni je lah saya share macam ni. So, saya doakan anda semua diberikan kekuatan untuk buat sesuatu perubahan dalam hidup, dalam bisnes dan untuk keluarga. Dan jadilah orang yang banyak memberi, insya-Allah. Yakinlah rezeki tu Allah punya. Kalau dia nak bagi anytime, dia boleh bagi anytime. Tapi dia nak tahu kita nak untuk apa. Dia nak tahu, aku bagi kau harta lebih-lebih ni untuk apa? Kau nak buat apa? So kalau kita tak clear, kita nak duit untuk apa, kita nak capai itu susah. You kena very very clear dengan you punya dream, dengan you punya keinginan, you punya impian. Dan bila you nak retire, you kena tahu hutang memang akan ada, normal. Tapi how good you are untuk generate, hasilkan duit, beranakkan duit, itu akan menentukan berapa cepat kita boleh settlekan hutang kita. Okay. Saya harap anda dapat sesuatu. Dan saya betul-betul mendoakan bahawa kita semua bebas daripada hutang. Sebab kalau you ada hutang, sebenarnya you belum layak nak meninggal. Malaikat Israel datang, dia cakap, minta maaf, saya punya hutang tak settle. Dia tak layan. So jangan tunggulah. Na'udzubillah min zalik, malaikat Israel datang. Kita buat sekarang. Buat gila-gila. Kalau anda muda lagi, tolonglah. Lagilah penting you kena buat gila-gila. Rehat tak apa. Nanti kalau you dah dapat certain target, you dah start boleh simpan duit, you dah start boleh create income daripada passive income stream. Macam-macam you boleh dapat duit daripada saham, daripada unit trust, daripada fixed deposit, daripada simpan tabung haji. Kan? You boleh dapat income daripada benda-benda macam ni. Dan dia ada jenis engine lah. So kalau yang saya cakap tadi tu passive income, ataupun kita panggil engine slow. Engine Ferrari ataupun engine laju adalah engine yang mana engine business lah, dengan makan gaji, yang kita panggil active income. So you boleh buat dua-dua. Kalau you buat makan gaji je boleh, tapi benda tu mungkin you nak dapat certain amount pada masa yang singkat tu mungkin lambat sikit lah. You kena kerja lebih, you kena banyak buat extra effort. Tapi kalau you buat business, tak ada limit you punya income. Dia based on apa tindakan you dan berapa kuat kita bekerja. Sebab tu orang buat business, sebab dia nak pecahkan dia punya break makan gaji tu. Sebab kita takkan boleh nak selesaikan hutang kalau kita punya income tak bertambah. Betul tak? Ada tak yang setuju dengan saya? Kita tak boleh nak selesaikan hutang kalau income kita tak bertambah. So belajar untuk create macam mana aku nak hasilkan extra income. Dan saya pasti you all boleh selesaikan hutang secepat mungkin. Okay, so rasanya dah lama saya membebel ni. Dan insyaAllah esok saya ada kelas, doakan. Dan insyaAllah whatever knowledge yang saya dapat, saya nak share dengan anda semua. Free je. Saya nak share dengan anda semua. Sebab mungkin lagi banyak saya share,
ramai orang yang dapat sesuatu dan mungkin dah start boleh ubah kehidupan dia, start boleh upgrade income dia, dan itu bagi saya adalah satu reward yang sangat besar. Sebab memang Laleli kami tubuh ni nak bantu you all, especially wanita-wanita yang suri rumah tau. Saya faham suri rumah ni you all punya cabaran besar. You punya kerja tak ada cuti, betul tak? Suri rumah tak ada cuti. Dan you terpaksa bekerja walaupun tak ada gaji. Dan cara nak dapat gaji kena minta kat suami je lah. Tapi sampai bila dan berapa banyak je kita boleh dapat. So that's why kami sangat suka kalau anda ada kenal mana-mana suri rumah yang tengah struggle, tengah tak ada duit, yang perlukan extra income. Kesian lah kat dia orang. Kesian. Bagi dia orang sesuatu. You share video ni, bagi kat dia orang. Tag nama dia pun tak apa. Sebab kita dah ramai usahawan dalam Laleli yang dah start buat sale 1,000 sebulan. Dia orang start daripada kosong. Kosong nampak kosong. Start daripada kosong je. Maksudnya dia tak ada modal pun. Dia start buat slow. Tak kisah berapa slow, as long as you consistent. Tu je kunci dia. Kalau you buat laju gila tapi you terkandas di tengah jalan pun tak guna. Betul tak? Kan? So InsyaAllah kita punya misi lah, misi saya dengan Sal, kita nak cari 100 orang usahawan yang nak dibantu, yang serius. Yang serius je lah. Yang tak serius ni tak apalah. Tak payahlah join. Kami nak cari yang serius, yang betul rasa macam hidup aku ni perlu diubah, hidup aku ni perlu diimprove, dan aku sanggup buat apa saja. Yang penting aku dapat capai financial freedom secepat mungkin. Kita nak cari orang yang macam ni. Sebab kita ada banyak benda nak share. Banyak benda nak share. You boleh follow kita punya page, dan lagi bagus you follow kita punya group page, Facebook group Nak Jadi Jutawan Bahagia. You follow Facebook group tu, sebab dalam tu kita akan cerita macam mana you nak buat sale, macam mana you nak buat income secara free. Free, kita tak charge apa pun. Whatever knowledge yang saya dapat, alhamdulillah, daripada saya punya Sifu, Azan Osman, Najib Sadok, kita akan share. Sebab benda ni saya nak simpan pun buat apa, betul tak? Saya nak simpan pun saya dapat seorang je lah. Tapi bila dia macam zaman you dulu pun saya suka benda ni. Saya suka share benda yang saya tahu zaman kat universiti dulu lah. Share. Bila saya share, sebenarnya saya lagi faham lebih. Sebenarnya sebelum saya share tu, saya faham 2 je daripada 10. Tapi bila saya share, sebenarnya saya faham 7. Betul lah, aku cakap so kita improve sebenarnya diri kita bila kita share. So that's why kalau you nak komen, tolong komen bawah tu. Saya minta maaf, kadang-kadang memang saya punya live ni saya tak nampak komen bawah tu. Kalau ada yang masih sebut lah nama anda semua, tapi tak nampak. Tapi mungkin insyaAllah lepas live tu saya akan komen lah. So saya rasa itu saja. Dah lama saya membebel. You all boleh tidur rehat. Esok jangan lupa kita bangun dengan energi yang baru, kekuatan yang baru untuk buat bisnes, untuk ubah kehidupan kita sekeluarga. Okay, itu saja daripada saya, Hasnul Laleli Empire. #sihatkan syok. Jumpa lagi. Bye.